Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا لمن يحفظني أولا وإلهام الملائكة المقربين والخشين من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ سنة تعالى نفعنا بهم في الدار. سكن. Bermula makna puji pada lurah itu huwassana'u bil jamili alal jamili likhtiyari ala jihati ta'zim. Huwassana'u bil jamili alal jamili al-ikhtiyari ala jihati ta'zim, yaitu memuji dengan keelokan atas sifat yang elok, yang ikhtiari atas pihak membesarkan dia. Bermula makna puji, muka surat 3 sebelah bawah sikit. Bermula makna puji pada lurah dalam bahasa Arab. Alhamdu, puji pada lurah, pada asal lurah Arabnya. Kita maklum bahawasanya lafaz perkataan di dalam pengajian kita tu setengah-setengah tu kebanyakanlah berbeza lain daripada makna asal pada lurah. Maka setiap kali ulama nak menyatakan makna yang dikandak di dalam pengajian dalam istilah syarak, maka dia ceritalah makna asal lurah supaya dapat kita berbeza. Maka makna puji pada lurah Arabnya itu huwassana'u bil jamili alal jamili likhtiyari ala jihati ta'zim, iaitu puji pada lurah, memuji mana sebut baik. Memuji yakni sebut baik, sebut dengan sebutan yang baik. Itu dah ada. Memuji dengan keelokan, mana sebut baiklah. Pandai, rajin. Memuji dengan keelokan, mana sebut baik, atas sifat yang elok. Atas sifat yang elok, maknanya kita sebut baik kepada seorang. Atas sifat yang elok, mana kerana ada sifat yang elok kat dia. Kerana ada sifat yang elok pada dia. Lepas tu sifat yang elok tu yang ikhtiari, yang dibangsa pada pilihan, maknanya yang dia pilih nak bagi ada. Jadi
Jadi maknanya kita contohnya apabila seorang tu dia buat satu perkara, dia usaha, dia ikhtiar, dia buat suatu perkara, maka perkara yang dia buat tu perkara yang elok, maka kita pun sebut baik kepada kita. Cumi engkau, cumi kau buat, begitu. Atas pihak membesar, yani dengan secara membesarkan dia. Itu puji. Dengan secara membesarkan kepada dia, kepada orang yang dipuji. Contohnya apabila dia tu asalnya tak pandai baca Quran. Asalnya daripada dia tu tak pandai baca Quran, maka dia usaha, dia ikhtiar, dia usaha belajar, sehingga pandai fasih bacaan Qurannya. Maka kita pun sebut baik kepada dia. Maka kita sebut baik dengan perkataan yang baik kepada dia. Untuknya kita nak membesarkan kepada dia. Itu dikatakan puji pada lurah. Tapi tidak dikehendaki lah makna lurah di sini tu pada kata Alhamdulillah. Di sini tidak dikehendaki, cumanya nak bagi tahu saja bahawasanya puji pada lurah maknanya begitu. Lepas tu dia kata sikit lagi, dia katanya atas pihak membesarkan dia, jadi dengan secara membesarkan dia. Jangan sebut baik, tapi atas jalan menghina. Ada juga contohnya orang tu dia tak pandai, kita kata dia pandai, itu nak mencela. Orang tu dia tak pandai nak buat, dia buat perkara, dia buatkan suatu perkara, tapi tak jadi, atau jadi tapi tak comel lah. Maka kita pun kata pada dia, katanya, comel kau buat. Itu bukan makna puji, itu mesenda-senda dengan dia, itu tak panggil puji. Sebab nak panggil puji itu dengan secara kita nak membesarkan dia. Sebab tu kita sebut baik kepada dia. Itu pada luar. Dan puji pada istilah itu perbuatan. Puji pada istilah, iaitu istilah syarak. Pada makna syarak lah. Pada makna syarak. Puji pada istilah syar'i. Pada makna syarak. Itu perbuatan. Kita perhati elok-elok pada tarif dia, dia katanya puji pada istilah tu itu perbuatan. Jadi maknanya puji pada istilah ni tak mesti guna perkataan. Kata perkataan maknanya perbuatan, yakni perbuatan mulut, perbuatan anggota kaki, tangan, mata, telinga pun ialah. Perbuatan hati pun ialah. Jadi maknanya puji pada istilah kena kepada perbuatan. Sama ada perbuatan itu ialah perkataan, maknanya perbuatan mulut. Artinya perbuatan lain-lain lagi, kaki, tangan, mata, telinga. Artinya perbuatan hati. Jadi kita tengok di sini bahawasanya makna pada istilah, makna puji pada istilah lebih luas daripada makna pada lurah. Sebab puji pada lurah tentu dengan perkataan saja. Tentu dengan perkataan saja. Tapi sini puji pada istilah itu ialah perbuatan. Perbuatan mana? Yang memberitahu. Yang memberitahu ia perbuatan yang kita buat tu daripada membesarkan yang memberi nikmat. Kita buatkan suatu perbuatan yang mana perbuatan yang kita buat tu beritahu bahwasanya kita ni membesar kepada orang, kepada yang memberi nikmat kepada kita. Dengan sebab keadaan yang memberi nikmat tu memberi nikmat atas orang yang memuji. Sebab dia memberi nikmat kepada kita atau atas orang yang lain. Beri nikmat kepada orang lain, tak ada beri kita, beri kepada orang lain. Sama ada perbuatan itu, ni ada.
sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah, atau i'tiqad dengan hati, tiga, atau amal dengan segala anggota. Jadi puji pada istilah syaraknya ialah perbuatan. Sebagaimana dia katanya ialah perbuatan tu sama ada perkataan, sama ada i'tiqad, sama ada amalan anggota zahir, kaki, tangan, mata, telinga. Maka itu dikatakan perbuatan. Maka kita buatkan suatu puji-puji pada istilah ni, kita buatkan suatu perbuatan. Kita buatkan suatu perbuatan. Kita puasa, kita baca Quran, kita memandang kepada kitab, guna mata memandang kepada kitab, gunakan telinga untuk dengarkan huraian, gunakan mulut untuk mengajar, untuk berzikir, untuk baca Quran, gunakan fikiran hati kita untuk mengiktikadkan Allah ada, Allah kuasa hingga seterusnya. Maka itu adalah perbuatan. Maka perbuatan tu yang memberitahu dengan secara lazimnya, dia memberitahu, memberi sedar daripada membesarkan yang memberi nikmat. Jadi kita contohnya kita baca Quran. Kita buatkan suatu perbuatan ialah kita baca Quran. Maka perbuatan baca Quran kita tu dia memberitahu katanya kita sedang membesarkan kepada Tuhan yang memberi nikmat lidah kepada kita. Sebab dia bagi kita boleh bercakap, kita bacalah Quran. Sebab dia bagi kita nampak, bagi pelihatan pada kita, kita gunalah pelihatan kita tu pada jalan-jalan yang dia suruh. Tengok kitab, tengok huruf Quran, kita gunakan telinga kita untuk dengarkan apa yang dia suruh dengar. Sebab keadaannya yang memberi nikmat. Jadi maknanya perbuatan yang kita buat tadi tu untuk nak beritahu katanya kita membesar kepada yang memberi nikmat. Allah Ta'ala lah. Sebab keadaannya yang memberi nikmat atas orang yang memuji. Sebab dia memberi nikmat kepada kita atau atas orang yang lain. Contohnya apabila seorang saudara kita dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat, suatu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala, maka dia buatlah satu perjamuan untuk syukur nikmat dia. Maka kita pun, dia pun jemput kita datang ke majlis itu, maka kita pun pergi kepada majlis dia. Pergi kepada majlis dia, memanglah pergi tu dengan perbuatan kita, kaki, tangan kita, mata, telinga kita, kita pergi sebab nak pergi tu kena guna kaki, guna tangan, guna mata, telinga. Maka kita pergi itu untuk nak membesarkan akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi bukan bagi pada kita, bagi pada saudara kita. Itu pun dikatakan puji. Maka kita tengok di sini, puji pada mana istilah ni, dia samu dengan makna syukur. Dia samu dengan makna syukur. Ada sebut ke tidak lagi ke datang? Tak ada. Tak ada sebut. Tapi puji pada istilah, dia sama dengan makna syukur pada lughah. Puji pada istilah, makna dia sama dengan makna syukur pada istilah. Sebab tu kita baca Quran, kalau kata itu syukur nikmat perkataan, nikmat lidah, betul lah. Sebab sama.
Kita semayang, kita tolong orang, kita infak apa semuanya. Kalau orang nak kata syukur pun syukur. Kalau nak kata puji pun pujilah sebab benda yang sama. Sebab makna puji pada istilah dia sama dengan makna syukur pada luar. Lepas tu kita sedekah, boleh dikatakan kita syukur nikmat harta Allah Ta'ala bagi pada kita. Boleh dikatakan kita puji kepada Allah yang mana dia bagi nikmat harta kepada kita. Begitu dah. Jadi pendeknya puji pada istilah tak tentu dengan perkataan saja. Yang kata perkataan tu ialah puji pada lughah. Bermula rukun puji itu 5 perkara. Nak jadikan sebuah puji macam semayang lah. Nak jadi semayang kena ada rukun dia, nak jadi taubat kena ada rukun dia, nak jadikan haji kena ada rukun dia, nak jadikan puasa kena ada rukun dia. Maka nak jadi puji itu kena ada rukun dia juga. Maka rukun puji itu 5 perkara. Pertama, hamid. Yani orang yang memuji. Kena ada orang yang memuji. Maka yang memuji di sini Syekh Sanusi. Dalam kitab kita ni. Sebab atas sebelum pada ni dia kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pembukaan kitab kitanya Alhamdulillah. Maka siapa yang memujikan di sini ialah pengarang kitab Matan Ummul Barahin ialah Syekh Sanusi. Kenapa dia? Kalau kita puji, kita lah. Ini cerita dalam kitab. Kitab Matan Ummul Barahin sebab kitab Aqidatun Najin syarah bagi Matan Ummul Barahin. Maka sini kita masih dalam huraian kataan Matan Ummul Barahin. Syekh Sanusi katanya Alhamdulillah. Siapa yang memuji? Dia lah. Rukun yang pertama hamid. Tengok dia katanya yang pertama hamid yakni orang yang memuji. Maka yang memuji di sini yakni pada ini kitab. Pada ini muqaddimah. Pada ini matan Ummul Barahin. Di sini ini pada matan Ummul Barahin. Di sini pada matan Ummul Barahin ialah Syekh Sanusi. Kedua Mahmud. Rukun yang kedua panggilnya Mahmud. Iaitu yang kena puji. Ni dah kata kalau nak kena apa? Nak kena puji. Jangan kena zalim. Kalau orang tanya kau nak kena apa? Saya nak kena puji. Jangan kena zalim, berat. Mahmud iaitu Mahmud yang kena puji. Maka di sini Syekh Sanusi puji ke siapa? Puji kepada Allah. Alhamdulillah. Iaitu Allah Ta'ala. Sebab Syekh Sanusi dia puji kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi yang kena puji itu ialah Allah Ta'ala. Ketiga mahmudum bih. Iaitu sifat yang kepujian yang sabit ia bagi Allah. Jadi maknanya kita puji itu, dia nak puji ni kena ada benda yang sepatut dipuji kan. Mahmudun bih, sifat yang kepujian. Mana sifat yang tinggi, sifat yang sepatut dipuji, yang sabit bagi Allah, bagi zat Allah. Contohnya apa dia mahmudun bih? Kuasanya Allah, itu mahmudun bih. Kuasanya Allah, berpengetahuannya Allah, dialah menjadikan makhluk. Itu maknanya sifat kepujian, sifat yang kepujian
Mana sifat yang lebih, yang tinggi, yang layak dipuji kerana dia. Seperti kuasa, iradat, apa dia tu lah. Itu mahmudun bih. Maknanya dipuji, maknanya mahmudun bih, makna sifat kepujian, makna perkara yang kita puji dengan sebab dia. Jadi kita puji pada Allah kerana apa? Situlah tempat yang jadi mahmudun bih. Kalau kita nak tahu mana tempat yang mahmudun bih, kita buat cakapnya begini. Kau puji kepada Allah kerana apa? Kerana dia amat kuasa. Jawabnya gitu. Maka amat kuasa itulah mahmudun bih. Kau puji kepada Allah kenapa? Kerana dia bagi hidayat kepada saya. Kau puji kepada Allah kenapa? Kerana dia memberi hidayat kepada dia. Beri hidayat kepada kita ni lah sifat kepujian yang ada kat dia. Itu panggil mahmudun bih. Sebab tu kalau kita nak tahu mahmudun bih tu, kita tengok di belakang perkataan alhamdulillah. Kita tengok sebelah atas tu sikit. Belum pada kita baca saat ni. Alhamdulillahilladzi hadana. Tu tentang alladzi hadana tu dah. Apa dia? Mahmudun bih. Tengok. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang menghidayat akan kami. Hadana yang menghidayat. Maka menghidayat tu sifat kepujian yang Allah Ta'ala, yang sabit pada zat Allah Ta'ala. Jadi mana kita puji kepada Allah, pujikan Allah sebab apa? Sebab dia hidayat kepada kita. Dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi, apa dia? Rabbil alamin. Rabbil alamin itulah mahmudun bih. Sebab dia Tuhan bagi sekalian alam. Sebab dia tu ialah Tuhan bagi sekalian alam. Sebab tu kita puji kepada dia. Mana mahmudun bih, mana perkara yang dipuji sebabnya. Perkara sifat tu lah. Perkara-perkara yang kita puji Allah dengan sebab perkara itu. Sebab dia hidayat, sebab dia beri rezeki, beri nikmat. Bagai-bagai pada kita. Sebab dia turunkan Quran. Itu 3. Keempatnya, mahmudun alaihi. Mahmudun alaihi. Iaitu nikmat yang dipuji atasnya, yakni kerananya. Nikmat yang dipuji atasnya. Kita puji nikmat, Allah Ta'ala bagi nikmat mata telinga, kita puji kerana nikmat mata telinga. Itu mahmudun alaihi, mana dipuji atasnya kerananya. Begitulah. Habis. Kelima, lafaz, yang seperti kataan alhamdulillah atau sianu pemurah. Tu dia kena ada perkataan. Itu puji pada luar lah. Kemudian diiringi oleh musannif itu dengan selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad dengan katanya wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yakni kemudian daripada memuji, kemudian yakni kemudian daripada memuji, dia matan dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu matan dia. Maka selepas pada puji, selawat salam pada Nabi pula. Bermula rahmat Allah, itu as-salat. Bermula rahmat Allah, sebab salat apabila dikembali kepada Allah, disandar kepada Allah dengan makna rahmat. Bermula rahmat Allah
Dan salamnya, salam Allah itu atas, ini turun keduanya atas Rasulullah. Jadi rahmat Allah turun kepada Rasulullah. Salam Allah turun kepada Rasulullah. Ini permintaan. Pada maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan menurunkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan nak cerita, maknanya nak minta. Seolah kata, ya Allah, turunkan rahmat dan turunkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada maknanya begitu. Dia panggil dalam istilah ilmu ma'aninya, dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Dalam ilmu balaghah dia panggil khabariyah lafzan khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Pada zuhib kata antun bunyian dianya nak cerita, tapi pada hakikat yang pada makna yang dimaksudnya ialah nak minta. Samalah dengan kata rahimahullah, kita dah kata radhiyallahu anhu, itu pun kesemua khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Pada zuhib kata antun nak cerita, tapi hakikat makna yang dimaksudnya ialah nak minta. Insya, nak minta. Sekali lagi, bermula rahmat Allah dan salamnya itu atas Rasulullah, ini turun keduanya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Yani Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah tu? Yani Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Habis tu tengok sikit. Dia kata Rasulullah, yani Nabi Muhammad. Sebenarnya tak payah kita tafsir dah. Tak payah ditafsir Rasulullah tu siapa, yakni Nabi Muhammad. Tak payah ditafsirkan. Sebab kitanya begini. Caranya apabila sebut Rasulullah tak ada sebut nama. Apabila sebut Rasulullah dengan tidak sebut nama di belakang, maka tentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil alam bil ghalabah. Dalam istilah nahwu dia panggil, dalam istilah ilmu nahwu dia panggil alam bil ghalabah. Sebut kita umat Nabi Muhammad kan. Kita umat Nabi Muhammad. Apabila kita ni umat Nabi Muhammad, maka perangkat dia ialah Rasulullah. Apabila kita sebut Rasulullah, jadi tak lain tak bukan ialah Nabi kita lah, Nabi Muhammad lah. Ini tak menafi bahwasanya yang lain lagi Rasulullah ke tidak. Rasulullah jugalah, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi lain yang sebelum pada dia tu, yang kita hafal 25 tu, Rasulullah ke semua pun. Tapi kalau nak kepada yang lain, mesti kena sebut nama. Rasulullah Harun, Rasulullah Isa, Rasulullah Musa. Itu kena sebut. Kalau tak sebut nama di belakang, maka dah tentu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ni lah. Kita dalam sebuah negeri ada seorang raja. Ada raja. Maka apabila kata raja dah datang, maka tak payah tanya raja mana. Raja negeri kita lah. Kalau nak raja negeri lain, mesti kena sebut raja Saudi ke masalah, kena sebutnya begitu. Kena kait. Macam kita, dan juga kita ni di dalam satu tempat tu ada, kat masjid tu ada imam. Ada imam. Apabila kita bercakap imam dah datang, artinya kalau azan tu Bilal dah azan, kena tanya tak Bilal tu nama siapa, seorang mana. Maklum lah, Bilal dah azan, imam dah solat, imam mana? Imam kita lah. Jadi maknanya tak payah sebut nama. Tapi kalau nak cerita Bilal kampung lain, imam kat masjid lain, mesti kena sebut
Bilal masjid, Bilal kampung tu masjid tu, imam masjid ni mesti kena sebut. Itu panggil alam bil ghalabah. Tetapi untuk nak jelas di sini dia katanya yakni Nabi Muhammad. Sebab tu dalam matan tu dia kata wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan tanyalah. Rasulullah tu ramai yang dia kata Adam ke Idris ke Nuh Salah. Bukan dia. Sebut kata Rasulullah tak sebut nama ialah dengan secara ghalibnya ialah dengan secara ghalabahnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah maklumnya begitu. Bahasa Melayu kita pun cakap begitu. Macam kita dalam rumah, kita anak ayah dah balik. Jangan tanyalah ayah siapa. Kita anak-anak, ayah dah balik. Ayah dah balik. Jangan tanya ayah siapa. Ayah kita, tapi tak sebut dah. Kita tak sebut ayah kita. Kita tak ada sebutlah pekan kita tu tak sebut dah. Ayah dah balik. Ayah dah balik. Begitulah. Sungguhnya mendatang ia dengan selawat. Sungguhnya mendatang ia dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana warid pada hadis daripada hadis man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitabi. Man shalla alayya. Kita letakkan baris dulu. Man shalla alayya. Bukan ala tu. Alayya. Fi kitabin. Nak bagi letak baris penuh-penuh. Lam tazal. Al malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dhalikal kitabi. Sungguhnya mendatang, ya, ini seolah orang tanya, kenapa Musa ni selawat kepada Nabi juga dalam kitab dia? Sebab apa fasal, sebab apa, kerana apa musannif Syekh Sanusi sebutkan selawat salam di dalam kitab dia juga. Kalau katanya bismillah alhamdulillah boleh terus kepada matan terus pun boleh. Tapi kenapa selawat juga di dalam kitab dia, dalam matan dia? Maka inilah fasalnya. Sungguhnya mendatang ia musannif, ia musannif Imam Syekh Sanusi dengan selawat. Jadi sebut selawat juga dalam kitab dia. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia datangkan selawat dalam kitab dia ni kerana warid. Mana dia beramal dengan hadis ini. Nak cerita kata dia beramal dengan ini hadis. Dengan sebab dia beramal dengan makna bagi ini hadis, lalu tu dia letakkan selawat di dalam kitab dia juga. Dia tuliskan selawat di atas Nabi dalam kitab dia juga. Sebab dia beramal dengan ini hadis. Itu mana kata kerana warid daripada hadis. Mana kerana ada yang datang daripada hadis. Warid itu mana datang? Yang datang. Kerana ada hadis yang datang. Kerana warid daripada hadis, mana kerana ada hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Kerana warid daripada hadis ini kerana ada hadis yang datang daripada Nabi. Kerana warid daripada hadis ini kerana ada hadis yang datang daripada Nabi. Maksudnya begitu. Kerana ada hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lafaz hadis? Man shalla alayya fi kitabin lam yazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma damasmi fi dhalikal kitab. Artinya, arti hadis, barang siapa selawat ia barang siapa atasku, atas Nabi, di dalam kitab.
Dalam kitab dia, dia tulis selawat dalam kitab. Mana-mana surat tulisan dia tu, dia ada tulis selawat di atas Nabi. Nascaya sentiasa malaikat meminta ampun baginya, bagi barang siapa, baginya ada. Nascaya sentiasa malaikat minta ampun ia yang malaikat baginya, bagi barang siapa, selama ada namaku, nama Nabi. Selama ada namaku ni, selama mana kekal nama aku. Tafsir gitu. Selama ada namaku ni, selama mana ada kekal namaku di dalam demakan itu kitab. Jadi maksudnya apabila kita tuliskan sebuah kitab dan kita ada selawat, ada tuliskan selawat di atas Nabi. Sebut nama Nabi betul-betul ke, Nabi Muhammad ke, sebut Muhammad ke, sebut Sayyidina Muhammad ke, sebut Rasulullah ke, sebut Rasulillah ke, mana-mana sebutanlah. Maka apabila dituliskan nama Nabi Muhammad itu dalam kitab, maka selama mana ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab itu, selama itulah malaikat minta ampun untuk pengarangnya. Lepas tu kita tengok berapa untung kitab ni. Semakin dicetak, semakin tak terlisus. Berterusan nama Nabi itu berkekalan ada dalam kitab dia selama tu. Jadi dapat untunglah dia. Sebab tu setengah orang tu nak sangat pada mengarang kitab. Paling kurangnya jadi untung banyak perkara. Jadi selama mana nama Nabi itu terlekat, ada di dalam kitab itu, selama itulah malaikat meminta ampun untuk pengarangnya. Dan dihimpunkan salam dengan salat itu, ini satu pertanyaan pula. Memanglah kitab syarah ni, syarah Aqidatun Najih ni syarah yang besar. Jadi setiap-tiap lakahan tu dikupaskan. Setiap-tiap lakahan tu ada alasan kesemuanya. Maka di sini seolah orang tanya pula, kenapa sebut solat dan salam? Kenapa tak solat saja? Dihimpunkan, mana sebut salam, sebut solat. Jadi kalau yang kita baca dalam sembahyang tu, itu tak ada salam. Yang kita baca dalam sembahyang tu, itu tak ada salam. Allah, itulah tayat akhir. Selawat tayat akhir tak ada salam. Tapi di sini musannif himpunkan salam dengan selawat. Apa makna himpun? Mana sebut selawat dan sebut juga salam. Sebab dia kata wassalatu wassalamu, mana sebut salat dan sebut salam. Tapi tak mesti bentuk gini, wasallallahu wasallama ke, salli wasallim ke, itu makna himpun lah tu. Itu makna wassalatu wassalam, itu makna himpunkan salam dan salat. Salli wasallim, artinya salla wasallama, itu makna katanya himpunkan salam dan selawat. Dan dihimpunkan salam dengan salat itu, dengan selawat itu, kerana hendak melepas daripada makruh menunggalkan salah suatu daripada keduanya. Ini hukum, ingat. Kalau kita selawat saja tak salam, itu hukumnya makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak lepas daripada makruh lagi. Tapi dapat pahala, dapatlah pahala selawat pada Nabi. Tapi makruh tentang tak sebut salam. Kalau nak selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak bagi lepas pada makruh, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Untuk nak lepas pada makruh. Sebab hukumnya kerana anda melepaskan daripada makruh, daripada hukum makruh. Makruh apa?
menunggalkan salah suatu daripada keduanya. Menunggalkan salah suatu, mana sebut salam tak sebut selawat tak sebut salam. Sebut salatu tak sebut salam, sebut salli tak sebut salim, sebut salla tak sebut salamah. Itu makruh. Maka nak lepas daripada hukum makruh ialah mesti disebutkan kedua-dua. Ada salat, ada salam, ada salam, ada salat. Itulah hukumnya makruh. Tapi apabila kata makruh, tentu ada tanya soalan. Kenapa selawat dalam sembahyang tak ada salam? Takkan makruh kan? Kalau kira tu sani, makruh kan? Selawat tu ada, tapi salam tak ada dalam salat. Tapi lafaz salat tadi, siapa yang ajar tadi? Nabi sendiri tu. Tapi kenapa tidak ada salam? Takkan makruh. Nabi tak mengerjakan makruh. Tengok, dia kata selamu tiada tempat yang datang warid menunggalkan dia. Makruh tu selamu tiada tempat yang datang warid menunggalkan dia, menunggalkan dia kan salah suatu. Kalau datang warid tak apalah. Kalau lafaz selawat yang datang daripada Nabi sendiri dengan tak ada salam, itu tak mengapa. Jadi maksud katanya makruh tadi tu yang kita kata sendiri. Yang kita berselawat sendiri mesti kena ada solat dan salam, mesti kena ada himpunkan keduanya, kalau tidak makruh. Tetapi kalau mana-mana sirah selawat yang datang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada salam, maka itu kita tak salam, tak makruh, seperti kita baca dalam sembahyang. Sebab tu makruh ke tidak salam tidak ada dalam sembahyang, tak makruh sebab selawat itu datang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat kata makruh tu kalau kita nak berselawat. Tak guna selawat yang warid daripada Nabi. Perkataan tu kita kata sendiri. Banyak-banyak selawat yang adakan oleh ulama-ulama, oleh orang yang soleh pada zaman dulu, yang tidak diajar oleh Nabi, seperti selawat syifa, selawat syifa, selawat tafridiyah, banyaklah selawat-selawat yang kita dengar-dengar tu, itu daripada susunan ulama. Mana-mana perkataan pun boleh. Yang katanya makruh tadi tu selama tiada datang warid menunggalkan dia kan salah satu. Adapun jikalau datang warid dengan menunggalkan dia, maka tiada makruh menunggalkan dia. Kalau datang warid lafaz selawat datang daripada Nabi dan selawat itu diasingkan tidak ada salam, maka kita berselawat dengan tak ada salam, maka tak makruh. Seperti solat dalam sembahyang. Itu kita kena tahu, tapi hukumnya makruh, soalnya berdosa ke tidak, memang tak berdosa. Tapi makruh kita asingkan. Ketahui olehmu bahawa makna salat pada lugah itu doa. Salat. Dia kita ni selawat. Kita ni panggil selawat. Tapi tulisannya salat. Jadi kalau sembahyang pun salat, kalau berselawat pun salat juga. Tapi orang Melayu kita panggilan tu untuk nak jadi beza. Kalau maknanya sembahyang tu dia panggil salat. Ya.
Apa dia? Uh, tulisan solat tu bahasa Arab tu kalau makna sembahyang pun solat, kalau berselawat pun solat juga. Tapi kita orang Melayu tu panggil kalau sembahyang tu solat kita panggil, kalau selawat tu kita panggil selawat. Tapi tulisan bahasa Arab solat, tulisan sama. Betul. Ketahui olehmu bahawa makna solat, solat takkanlah solat kalau nak jadi makna pada syarak makna sembahyang ke, solat nak jadi makna selawat ke, tapi solat semata perkataan sad lam alif ta bulat, pada makna asal luahnya makna itu doa, berdoa. Berdoa. Dan kata setengah ini pada makna luah, makna berdoa, minta. Dan kata setengah maknanya dengan nisbah bagi Allah Ta'ala rahmat. Ini sebab tu dia pasang makna tadi sebelah sana tadi katanya salat wassalatu dan rahmat Allah. Sebab kalau di salat Allah maknanya rahmat. Dan kata setengah setengah ulama maknanya makna salat dengan nisbah, dengan adu kepada Allah rahmat. Apa maknanya? Artinya salat itu jika datang daripada Allah. Jika datang daripada Allah. Kalau nak senangnya bagi orang belajar ilmu nahwu, makna fa'il dia tu ialah Allah. Fa'il tu maknanya yang berselawat tu siapa? Allah. Yang musalat tu siapa dia? Allah. Itu maknanya rahmat. Allah salat kepada Nabi Muhammad, mana Allah beri rahmat pada Nabi Muhammad. Ginilah kita cakapnya, beginilah mudah. Allah salat, apa makna? Allah beri rahmat. Begitu. Kita salat, kalau kita salat mana lain? Begitu. Kalau kata Allah salat, inilah kena faham. Jadi kata macam mana Allah salat? Bukan solat mana takbiratul ihram tu begitu, bukan. Solat pada luar. Allah solat ke tidak? Solat. Jangan solat makna takbiratul ihram sudah dengan salam lah. Itu kena betul-betul faham, nanti bising pula masalahnya. Katanya pada luar Allah solat ke tidak? Banyak Allah solat. Ada banyak pula. Allah solat mana apa? Allah memberi rahmat. Itu. Jangan imam solat, imam takbiratul ihram, akhir dia beri salam, itu lain. Kan? Tengok, dia katanya dengan nisbah bagi Allah rahmat, artinya solat itu jika datang daripada Allah, maknanya Allah yang musalat. Dinamakan rahmat. Dia panggil rahmat. Artinya telah menurun oleh Allah akan kebajikan atas Rasulnya. Tengok, kalau begitu kembali pada tadi. Wassalatu mana rahmat Allah. Apa makna? Wassalatu wassalam ala Rasulullah, dan rahmat Allah dan salamnya atas Rasulullah. Mana Allah menurun, artinya telah menurun oleh Allah akan kebajikan. Itu rahmat, kebajikan atas Rasulnya. Itu mana Allah salat ke tidak? Salat. Atas Rasulnya mana? Allah menurunkan rahmat kepada Rasulnya. Dan jikalau datang daripada malaikat, namanya istighfar. Apa mana? Selawat oleh malaikat. Selawat oleh malaikat. Tanya, malaikat salat ke tidak? Jawabnya salat. Tapi jangan makna salat takbiratul ihram. Makna luar. Malaikat salat ke tidak?
Jawabnya solat. Tapi apa makna kalau kata malaikat bersolat? Dinamakan istighfar pada lughah. Makna solat pada lughah. Jangan lupa, jangan keliru dengan solat dalam bab fiqh tu. Makna istighfar. Dan jikalau datang daripada manusia, ni solat pada lughah. Jangan solat pada 5 waktu tu. Jangan solat mana mulai dengan takbiratul ihram sudah dengan beri salam. Itu makna lain. Ini kita cakap solat dengan makna lughah. Dan jikalau datang daripada manusia dan jin dan lainnya, lain pada manusia dan jin, apa dia lain tu? Daripada kayu dan batu, dinamakan doa. Dinamakan doa. Artinya memohon oleh mereka itu, manusia, jin dan lain, akan Allah menambahkan rahmat atas Rasul. Maksudnya begitu. Jadi untuk nak buat kesimpulan, jadi solat pada lughah, solat pada lughah, ada pun yang mulai dengan takbiratul ihram sudah dengan salam, itu solat dalam bab ibadat, makna syarak. Solat makna syarak itu lain. Ini pada lughah. Solat pada lughah, mengikut setengah ulama katanya makna doa. Daripada siapa-siapa pun makna doa. Itu satu perkataan, satu pendapat bagi ulama. Solat dengan makna doa. Tapi setengah ulama pula dia bahagi. Selawat kalau datang daripada solat, kalau datang daripada Allah dipakai makna rahmat. Solat kalau datang daripada malaikat maknanya istighfar. Solat kalau datang daripada jin, daripada manusia, daripada kayu batu, makna memohon. Mana memohon. Maknanya begitu. Mana doa, mana memohon. Itu pada makna lughah. Lalu tu kita perhati masa Bilal tu, pada nak sembahyang Jumaat tu dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada nabi. Malaikat berselawat pada nabi. Apa makna? Mengikut di sini. Allah berselawat pada nabi, mana Allah Taala menurunkan rahmat kepada nabi. Dan malaikat berselawat kepada nabi, maknanya malaikat minta ampun kepada nabi. Lepas tu ya ayyuhallazina amanu, dia suruh kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang mukmin, apa? Sallu alaihi, selawat oleh kamu atasnya, atas Nabi. Apa makna suruh kita selawat ada Nabi? Kita mohonkan rahmat kepada Nabi. Tapi memohonkan rahmat kepada Nabi bukan Nabi tak ada rahmat, belum dapat rahmat. Memohon untuk menambahkan rahmat di atas yang ada. Ada tu dah banyak, tapi minta tambah lagi. Sebab rahmat ni setengah daripada nikmat. Nikmat Allah tak ada sakatan nisbah banyak. Nikmat Allah tak bersakatan nisbah banyak. Ada nak lagi. Sebab tu kita berdoa supaya dapat rahmat kepada Nabi, mana supaya menambah di atas yang sudah ada. Sebab tu dia kata tadi, arti memohon oleh mereka itu akan Allah menambah rahmat. Bukan minta nak bagi ada, nak bagi tambahkan rahmat, mana yang ada nak minta tambah lagi atas Rasul. Begitulah. Itu solat pada lughah. Kemudian kita akhir pada kata faidatun, bermula kaul yang sahih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا فربنا علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام